Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nazira Rosli. Kami dari kumpulan 5 dan produk yang dipilih untuk tugasan kajian kes kami ialah produk H&M. Sebelum kita pergi lebih dalam ke dalam laporan ini, terdapat dua perkara utama yang perlu difahami iaitu kelakuan pengguna dan juga fast fashion. Jadi kelakuan pengguna merupakan tingkah laku seorang individu dalam membuat keputusan pembelian untuk memenuhi keperluan, kehendak atau keinginan mereka, juga dikaitkan dengan tindak balas emosi, mental dan tingkah laku seseorang yang akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dan fast fashion juga pula merupakan satu terma iaitu pendekatan dalam reka bentuk, penciptaan dan pemasaran fashion, pakaian yang menekankan kepada pembuatan trend fashion dengan cepat dan murah kepada pengguna. Jadi fast fashion ini merupakan satu terma yang digunakan oleh H&M dalam memasarkan produk-produk pakaian mereka. Sedikit latar belakang mengenai syarikat H&M. H&M membawa maksud Hennes and Mauritz AB iaitu nama syarikat asal H&M. H&M diasaskan oleh Erling Persson pada tahun 1947 di Sweden. Perkataan Hennes membawa maksud hers iaitu milik seorang perempuan dalam terjemahan bahasa Swedish. Sebab ini kerana pada asalnya syarikat ini hanya menjual pakaian wanita sahaja. Namun begitu, setelah berlakunya perkongsian hak milik perniagaan dengan sebuah lagi jenama iaitu Maurice Whitforce beberapa tahun kemudian, ia menukarkan nama kepada Hennes and Mauritz AB iaitu H&M. H&M telah beroperasi di 74 negara dengan lebih 5,000 kedai di bawah pelbagai jenama syarikat dengan 126,000 jawatan bersamaan sepenuh masa sehingga November 2019. Dan di Malaysia, cawangan pertama H&M boleh didapati di Lot 10 Bukit Bintang. H&M merupakan peruncit pakaian global kedua terbesar di belakang Inditex iaitu syarikat induk bagi jenama pakaian Zara yang berasas di Sepanyol. Baiklah, bagi sikap pengguna sedia ada dan berpotensi, sikap pengguna sedia ada terhadap produk pengeluaran pakaian oleh H&M adalah bersifat positif kerana mereka lebih rela berbelanja apabila sebuah syarikat meletakkan pada harga yang rendah dan menggunakan kos yang lebih rendah bagi menentukan hak mampu milik oleh pengguna. Seterusnya, bagi bakal pengguna ataupun pengguna berpotensi, pengetahuan mereka adalah menjadi driver utama misalnya dalam konsep sustainability yang menjadi trend dalam industri fashion dan pakaian serta nilai kemanusiaan dalam menentang penghambaan untuk membuat satu produk yang merangsang try komponen bagi mereka membuat keputusan untuk berbelanja. Seterusnya adalah ciri personality pengguna sedia ada dan berpotensi. Bagi pengguna sedia ada, H&M mampu memenuhi karakteristik personality mereka dengan menawarkan trend-trend fashion terbaru dengan harga yang mampu milik. Seterusnya untuk pengguna berpotensi, segmen yang telah menjadi target H&M adalah mereka yang mempunyai rendah dogmatism untuk membolehkan mereka mencuba trend baharu dengan harga yang rendah serta berinteraksi dengan pengiklanan yang dijalankan oleh syarikat H&M. Seterusnya adalah ciri motivasi pengguna sedia ada dan berpotensi. Bagi pengguna sedia ada, mereka lebih bermotivasi apabila mereka ingin mencipta imej sosial ataupun status. Hal ini menjadi faktor utama motivasi mereka kepada pengguna yang sedia ada untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada H&M dengan menggunakan bajet yang rendah, manakala untuk pengguna yang berpotensi pula mereka lebih bermotivasi untuk membeli atau membuat keputusan untuk membeli apabila mereka bermotivasi untuk menunjukkan sesuatu keunikan, iaitu satu penyumbang utama kepada pengguna berpotensi kerana kebanyakan pengguna yang lebih kepada fast fashion adalah golongan generasi Y yang ingin mencari kelainan daripada orang yang lain. Baiklah, seterusnya ialah persepsi. Persepsi merupakan satu keadaan di mana pengguna cenderung untuk menonjolkan tahap kesedaran mereka terhadap sesuatu produk. Jadi umum mengetahui bahawa industri pakaian merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi isu pencemaran alam sekitar dan isu penindasan terhadap pekerja. Jadi bagi pengguna sedia ada, mereka yang menyokong sustainable fashion akan cenderung untuk mengulang semula pembelian bagi menyokong konsep ini. Dan bagi mereka yang berpotensi pula, kajian mendapati bahawa wanita mendominasi tahap kesedaran terhadap alam sekitar dan juga isu penindasan pekerja berbanding dengan kaum lelaki. Baiklah, seterusnya ialah budaya.
Budaya merupakan normalisasi sesuatu masyarakat. Jadi bagi pengguna sedia ada, mereka mempunyai satu budaya yang dipanggil sebagai window shopping ataupun impulsive buying. Dan seterusnya, mereka akan cenderung untuk membeli pakaian, lebih-lebih lagi semasa musim perayaan. Jadi, bagi pengguna yang berpotensi pula, mereka kerap kali akan ataupun cenderung untuk melakukan pembelian secara atas talian atau terpengaruh dengan influencer dan menyebabkan mereka melakukan impulsive buying. Dan juga bagi masyarakat yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, mereka akan membeli pakaian di H&M untuk menghadiri majlis-majlis bagi musim perayaan kaum lain. Seterusnya ialah kelas sosial. Kelas sosial memaparkan kemampuan seseorang untuk membeli sesuatu produk. Jadi bagi pengguna sedia ada, golongan yang akan membeli H&M ialah golongan kelas pertengahan dan kelas atasan, dan perkara ini adalah didorong oleh impulse buying behavior. Dan juga bagi pengguna berpotensi pula, mereka boleh terdiri daripada golongan kelas bawah hanya sekiranya H&M mengadakan lebih banyak jualan murah ataupun promosi. Jadi hal ini akan menyebabkan pengguna daripada kelas bawahan akan cenderung untuk mengulang semula pembelian, dan hal ini akan didorong oleh faktor motivasi. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian kedua dalam isi utama kajian, iaitu perbincangan tentang ciri-ciri utama dan kebaikan yang diharapkan oleh pengguna sedia ada dan berpotensi bagi jenama H&M. Pakaian telah menjadi salah satu keperluan hidup yang utama bagi manusia. Fashion juga dapat melambangkan personaliti dan gaya hidup seseorang individu dengan individu yang lain. Oleh itu, pemasar harus memahami ciri keperluan dan kehendak yang diinginkan oleh pelanggan mereka. Dalam kajian ini, kami telah memasukkan 4 ciri utama yang terdapat pada barangan H&M, iaitu harga produk, ketersediaan barangan dan kemudahan untuk membeli, kualiti produk dan promosi. Untuk kebaikan pula, terdapat imej jenama dan status sosial pada produk yang menjadi kelebihan produk H&M kepada pengguna-penggunanya. Ciri pertama yang diharapkan oleh pengguna ialah harga produk. H&M sendiri lebih menumpukan kepada sasaran pengguna yang berada di kelas sosial tahap pertengahan bawahan. Golongan ini lebih menumpukan kepada pembelian produk yang berpatutan dan mampu milik dengan tahap kewangan yang dimiliki oleh mereka. Produk H&M adalah jenama produk yang paling ideal bagi mereka kerana harganya jauh lebih rendah tetapi tetap berada setanding dengan jenama-jenama antarabangsa lain. Jadi yang kedua pula adalah ketersediaan barang dan kemudahan untuk membeli. H&M menawarkan rangkaian produk yang luas untuk golongan wanita, lelaki dan kanak-kanak melalui penjualan di kedai-kedai eksklusif dan jualan atas talian. Dengan kepelbagaian produk yang dijual serta kemudahan bagi mendapatkan barangan ini, H&M mampu mengekalkan minat pengguna sedia ada dan juga meningkatkan minat pengguna berpotensi untuk membeli barangan jenamanya. Seterusnya, ciri yang diharapkan oleh pengguna H&M ialah kualiti produk. Produk yang berjenama dapat memberikan jaminan kualiti, atribut produk serta memberikan suatu perasaan selamat apabila menggunakannya. Kualiti yang ditawarkan oleh jenama H&M sememangnya setanding dengan jenama antarabangsa lain tetapi dalam harga yang jauh lebih rendah. Gaya fashionnya juga adalah menepati cita rasa kebanyakan pengguna terutamanya dalam golongan dewasa dan juga golongan remaja. Akhir sekali ialah promosi. Jenama H&M menggunakan pelbagai strategi promosi dalam perniagaannya seperti periklanan dalam televisyen, media sosial, YouTube, pemasaran digital, perhubungan awam, penajaan dan kolaborasi. Strategi promosi ini dapat meningkatkan kesedaran pengguna terhadap jenamanya dan juga dapat menambahkan minat pengguna untuk membeli produk jenamanya. Untuk kebaikan yang ada pada produk jenama H&M pula adalah yang pertama, imej jenama. Imej jenama dapat memberikan persepsi keseluruhan tentang produk dan secara tidak langsung boleh mempengaruhi pengguna secara kognitif untuk membuat keputusan pembelian. Penggunaan iklan media, kempen promosi, jurucakap dan penajaan boleh mengubah persepsi pengguna terhadap produk jenama H&M. Selain itu, pengguna sedia ada H&M juga cenderung untuk berbelanja barangan keperluan yang berkualiti tinggi
dan sangat mengambil berat tentang penampilan yang ditunjukkan oleh mereka. Maka hal ini sangat sesuai dengan jenama H&M kerana jenama ini merupakan jenama terkemuka antarabangsa. Kebaikan kedua yang diharapkan oleh pengguna sedia ada dan pengguna berpotensi adalah status sosial yang dibawa oleh produk itu sendiri. Status sosial pada jenama H&M adalah berada pada tahap yang tinggi kerana ia merupakan jenama fashion antarabangsa. Jenama ini dipilih oleh kebanyakan pengguna H&M terutamanya oleh orang dewasa dan remaja kerana ianya sesuai dengan persekitaran sosial budaya mereka dan bagi tujuan untuk membina status sosial. Sekarang kita beralih kepada kelakuan pengguna dalam membuat keputusan pembelian produk keluaran H&M. Dalam kelakuan pengguna, terdapat satu istilah iaitu tahap pelibatan pengguna. Tahap pelibatan pengguna merupakan proses pengguna menafsirkan maklumat sebelum membuat keputusan pembelian. Jadi, tahap penglibatan boleh dibahagikan kepada dua iaitu tahap penglibatan yang tinggi dan juga tahap penglibatan yang rendah. Tahap penglibatan yang tinggi membabitkan produk-produk yang dijual dengan harga yang tinggi serta mempunyai risiko pembelian yang tinggi. Manakala contoh bagi tahap pembelian tinggi ialah kereta dan juga telefon bimbit. Bagi tahap pelibatan yang rendah pula, tahap pelibatan yang rendah mempunyai menjual produk yang mempunyai harga yang murah serta mempunyai risiko pembelian yang rendah. Jadi contoh bagi tahap pelibatan yang rendah ialah berus gigi dan juga pensil. Jadi terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan syarikat H&M untuk meningkatkan tahap pelibatan supaya memudahkan pengguna untuk membuat keputusan pembelian. Yang pertama ialah dengan membina misi. Setiap syarikat mempunyai misi masing-masing dan misi ini akan memberikan hala tuju perniagaan yang lebih jelas. Bagi syarikat H&M, mereka mempunyai dua misi iaitu mengekalkan kelestarian dan juga membina komuniti pekerja yang inklusif dan pelbagai dengan kebajikan yang terjaga. Untuk mengekalkan kelestarian, syarikat H&M menggunakan bahan yang mesra alam untuk membuat produk pakaian mereka. Dan untuk membina komuniti pekerja yang inklusif dan pelbagai dengan kebajikan yang terjaga, mereka mengambil pekerja yang dari pelbagai latar belakang serta membayar gaji pekerja secara adil. Jadi jika syarikat H&M mengeluarkan misi mereka ini, sudah tentu pengguna akan tertarik dan akan turut serta dalam menyokong misi ini dengan membeli produk-produk keluaran syarikat H&M. Yang kedua pula ialah insentif. Insentif merupakan bonus ataupun ganjaran yang diberikan kepada pengguna untuk menarik minat mereka untuk membeli produk. Bagi syarikat H&M, terdapat dua cara yang boleh dilakukan iaitu yang pertama, dengan memberikan kad keahlian dan juga memberikan voucher diskaun. Bagi kad keahlian, syarikat H&M boleh mengeluarkan kad keahlian yang akan memberikan mata ganjaran kepada pengguna setelah membuat pembelian yang melepasi jumlah minimum. Apabila mereka telah melepasi jumlah minimum, pengguna boleh menebus mana-mana produk H&M menggunakan mata ganjaran yang telah mereka kumpul. Bagi voucher diskaun pula, voucher diskaun boleh diberikan kepada pengguna supaya apabila pengguna menggunakan voucher diskaun tersebut, mereka akan mendapat potongan harga bagi mana-mana produk H&M. Dengan menggunakan cara insentif ini, mereka akan dapat menurunkan lagi harga ataupun harga produk, seterusnya menarik minat pelanggan untuk membeli. Ini dapat memudahkan pengguna untuk membuat keputusan pembelian, seterusnya meningkatkan tahap penglibatan mereka. Yang ketiga pula ialah kehadiran digital. Di dunia yang mempunyai teknologi serba moden ini, ramai pengguna telah menggunakan teknologi seperti sosial media dan rata-rata hampir kesemua orang mempunyai akaun sosial media tersendiri, sama ada Facebook, Instagram ataupun Twitter. Jadi peluang ini boleh digunakan oleh syarikat H&M untuk meningkatkan jualan mereka iaitu melalui dua cara. Yang pertama dengan menggunakan iklan berbayar dan yang kedua menggunakan pempengaruh sosial media. Jadi bagi iklan berbayar, syarikat H&M boleh membuat iklan berbayar di mana-mana platform sama ada menggunakan laman web ataupun laman sosial Facebook dan juga Instagram. Dengan menggunakan cara ini, mereka dapat mencapai audiens yang lebih ramai dengan cara yang lebih mudah dan pantas memandangkan terdapat ramai pengguna yang menggunakan sosial media pada hari ini. Jadi bagi pempengaruh media sosial pula, terdapat ramai pempengaruh media sosial yang mempunyai jumlah pengikut yang tinggi di laman media sosial. Jadi peluang ini boleh digunakan oleh syarikat H&M dengan mengupah mereka untuk mempromosi produk-produk keluaran H&M sekaligus menarik minat pengikut pempengaruh media sosial ini untuk membeli produk mereka. Jadi dengan cara-cara yang telah disebutkan ini, kita dapat meningkatkan tahap pelibatan pengguna
dalam membuat keputusan. Kerana telah dengan cara mereka menyokong misi yang dikeluarkan oleh syarikat H&M, insentif yang diberikan H&M memudahkan memberikan harga yang lebih murah untuk mereka memberikan produk serta kegunaan kehadiran digital yang membuatkan iklan membayar seperti Facebook dan Instagram dapat menarik lagi minat pelanggan untuk membeli produk di samping pengaruh yang diberi oleh pempengaruh media sosial. Dalam proses pengguna membuat keputusan sebelum membeli produk, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna untuk membuat keputusan. Jadi terdapat 3 faktor yang boleh mempengaruhi iaitu harga, kualiti dan juga gaya. Bagi harga, memandangkan H&M menggunakan generasi Y dan Z sebagai sasaran pelanggan mereka, harga produk H&M berada dalam julat yang mampu milik. Namun begitu, terdapat juga sesetengah produk yang memberikan harga yang agak tinggi, bergantung kepada kelas sosial pengguna. Dan terdapat juga kajian menunjukkan bahawa pengguna generasi Y mengambil kira harga produk biarpun mereka inginkan produk tersebut. Jadi di sini terdapat kesedaran terhadap harga produk oleh pengguna. Jadi untuk mengatasi masalah ini, pihak H&M boleh membuat promosi dan memberikan voucher diskaun untuk memudahkan pengguna membuat keputusan pembelian dengan menurunkan lagi harga barangan sekaligus memudahkan pengguna untuk membuat keputusan pembelian. Yang kedua ialah kualiti. Bagi memberikan kualiti yang terbaik, H&M telah menghasilkan produk pakaian mereka dengan teknologi Fabric Coolmax untuk memastikan kualiti yang baik. Jadi, teknologi Fabric Coolmax ini adalah bagus kerana apabila pengguna memakainya, pengguna akan sentiasa berasa sejuk dan teknologi fabric ini berupaya untuk mengasingkan kelembapan daripada tubuh pengguna. Dan teknologi fabric ini sangat sesuai digunakan terutamanya di Malaysia kerana iklim cuaca yang di Malaysia yang agak panas. Terakhir sekali, gaya. Gaya boleh dibahagikan kepada reka bentuk, warna dan saiz. Jadi H&M perlulah memastikan reka bentuk produk pakaian mereka sentiasa mengikuti trend fashion yang semasa. Dan bagi warna pula, warna hendaklah menarik minat pengguna supaya kursi ganti barang dagangan dapat ditingkatkan. Terdapat sebuah kajian yang menunjukkan bahawa pengguna lelaki dan pengguna wanita lebih gemar akan warna biru berbanding warna kuning. Jadi data daripada kajian ini boleh digunakan oleh H&M apabila mereka mengeluarkan barangan produk pakaian mereka di masa hadapan. Dan terakhir sekali, bagi saiz, H&M hendaklah membuat penilaian terhadap tubuh badan pengguna supaya saiz produk yang dikeluarkan sesuai dengan tubuh pemakai. Ini juga supaya mereka tidak akan mengalami kerugian apabila mengeluarkan stok barangan, memandangkan mereka perlu mengeluarkan produk pakaian mereka dalam kuantiti yang besar. Jika mereka tidak membuat kajian terlebih dahulu sebelum dipasarkan kepada pengguna, mereka mungkin akan membuat kesilapan dengan berlakunya kerugian barangan mereka kerana saiz pakaian yang tidak menepati citarasa pengguna. Perkara ini boleh seterusnya menyumbang kepada kerugian. Seterusnya saya akan sambung pembentangan mengenai proses dalam membuat keputusan. Terdapat 5 tahap yang terlibat dalam proses membuat keputusan pembelian di H&M, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti masalah, kedua ialah proses mendapatkan maklumat, ketiga ialah menilai pilihan alternatif, keempat ialah pemilihan kedai dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir ialah gelagat selepas pembelian. Pertama sekali ialah pengenal pastian masalah. Ini adalah peringkat pertama yang terlibat semasa proses membuat keputusan pembelian. Ini melibatkan perasaan untuk mendapatkan sesuatu keperluan atau kehendak. Terdapat 3 kategori keperluan yang berbeza, iaitu pertama ialah keperluan fungsi. Keperluan fungsi ialah pencarian produk yang bertujuan untuk menyelesaikan isu penggunaan. Sebagai contoh, seluar slek yang sering dipakai ke tempat kerja telah koyak, maka pengguna tersebut pergi ke H&M untuk mendapatkan seluar slek yang baru. Maka konsumer membeli seluar slek tersebut adalah untuk memenuhi keperluan fungsi tersebut. Dan yang kedua ialah keperluan sosial. Keperluan sosial ialah keperluan yang diperlukan untuk mendapatkan pengiktirafan sosial, merasa keterlibatan dan rasa kekitaan dalam kalangan masyarakat sekeliling. Contohnya, pengguna membeli koleksi terhad H&M Coachella kerana ia merupakan barangan trend terkini yang digelai oleh golongan masyarakat. Maka keinginan untuk mendapatkan suatu produk untuk kekal relevan dalam masyarakat sosial dikenali sebagai keperluan sosial. Dan keperluan yang terakhir ialah keperluan untuk berubah. Keperluan untuk berubah ialah apabila pengguna mempunyai keinginan dalaman yang mempengaruhinya untuk membeli pakaian atau aksesori baharu kerana merasakan mereka perlu merubah kepada gaya baharu untuk mengikuti trend fashion terkini.
Langkah kedua ialah mendapatkan maklumat. Setelah pengguna mengenal pasti apa yang perlu atau ingin dibeli, mereka akan mencuba untuk mendapatkan maklumat untuk membuat keputusan pembelian. Maklumat tersebut boleh didapati melalui refleksi dalaman, contohnya melalui pengalaman lepas membeli produk jenama tersebut, ataupun juga melalui secara luaran, iaitu melalui pendapat orang sekeliling seperti rakan, keluarga, tempat kerja atau melalui ulasan dari sosial media dan promosi jualan yang dilihat di tempat awam. Langkah ketiga ialah penilaian alternatif. Selepas memperoleh maklumat tentang produk tersebut, pengguna akan membuat perbandingan dan menilai pilihan yang sesuai dan memberi paling banyak manfaat kepada dirinya. Perbandingan boleh dibuat antara jenama pilihan utama iaitu H&M dan dibandingkan dengan jenama fast fashion lain yang terdapat di Malaysia, contohnya Forever 21, Uniqlo dan Zara. Dan antara faktor yang boleh dibandingkan adalah harga, produk, servis dan juga suasana kedai. Langkah keempat adalah pemilihan kedai dan keputusan pembelian. Ini adalah peringkat apabila pelanggan membuat keputusan untuk membeli jenama yang paling digemari daripada jenama alternatif yang lain. Namun, pembelian sebenar boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sikap orang lain, situasi yang tidak dijangka dan risiko yang bakal ditanggung. Dan langkah yang terakhir ialah gelagat selepas pembelian. Pada peringkat ini, ia melibatkan sama ada pelanggan berpuas hati atau tidak dengan pembelian yang telah dibuat. Pengguna yang berpuas hati mungkin akan mengulangi pembelian di mana sekaligus dapat membina kesetiaan jenama. Sebaliknya, pengguna yang tidak berpuas hati mungkin akan mengalami pencanggahan selepas pembelian. Ini mungkin akan menyebabkan pengguna berubah kepada jenama lain atau menceritakan pengalaman tentang rasa tidak puas hati kepada orang di sekelilingnya. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumer untuk membuat pembelian di H&M. Antaranya dari segi trend, citarasa, harga dan pengaruh iklan. Maklumat dan data bagi kesimpulan ini diambil daripada beberapa sumber, antaranya melalui kajian yang dijalankan oleh Sari Susan Hamad Abu Adab dari University of Wolverhampton Business Schools dalam penyelidikannya yang bertajuk menilai pengaruh pengiklanan pakaian fashion terhadap wanita dan tingkah laku pengguna, kajian kes bagi H&M. Berdasarkan penyelidikan ini, 73.10% daripada responden merupakan pelanggan H&M yang berumur 16 hingga 25 tahun. Kesemua responden pernah membeli belah di H&M dan 90% daripada responden bersetuju bahawa syarikat H&M menawarkan harga yang murah. Begitu juga dengan hasil temu bual kami dengan responden iaitu golongan M40 dan T20, masing-masing menyatakan bahawa harga yang ditawarkan oleh H&M adalah murah. Tambahan pula, nilai teras H&M ialah fashion dan kualiti pada harga terbaik. Maka berdasarkan maklum balas responden, maklumat ini tercapai memandangkan ia merupakan faktor yang paling berkesan dan membawa pengaruh besar dalam keputusan membeli di H&M. Dan hanya 2% daripada responden menyatakan mereka membeli belah di H&M kerana kualiti produk tersebut dan 26% menyatakan bahawa kualiti pakaian mempengaruhi keputusan pembelian mereka di H&M. Seperti yang dinyatakan di atas, peratusan pelanggan H&M yang berusia 16 ke 25 tahun ialah yang paling tinggi iaitu 73.10%. Ini menunjukkan produk yang ditawarkan di H&M memenuhi citarasa golongan muda iaitu para pelajar dan remaja. Walaupun kebanyakan daripada mereka merupakan golongan pelajar, Buat Imam mempunyai pendapatan yang terhad untuk berbelanja, namun melalui kajian mereka mempunyai kuasa membeli yang besar di H&M. Ini adalah kerana golongan muda seperti mereka amat menitik beratkan penampilan dan gaya pemakaian mereka dan mereka tidak risau untuk melaburkan wang yang banyak supaya boleh kerap membeli koleksi pakaian dan aksesori baharu. Ini disokong oleh penyataan Solomon 1995 yang menyatakan bahawa semakin manusia beranjak dewasa, cara mereka menilai wang dan keperluan mereka berbeza selari dengan usia. Golongan berumur mungkin lebih membelanjakan wang kepada barangan lain seperti kelengkapan rumah, simpanan untuk masa hadapan berbanding membelanjakannya kepada pakaian. Itu sahaja dari kumpulan 5. Sekian, terima kasih.